Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Balkis dan juga Lia. Assalamualaikum. Respon sikit, ada dengar suara Balkis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lia? Okey Lia, okey tak ada respon, mungkin ada masalah atau masalah voice. Okey, tidak mengapa. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran, eloklah kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita bertemu lagi untuk meneruskan pelajaran bersama dengan guru anda. Dan kita juga perlulah rasa bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah kehadrat Allah SWT kerana dikurniakan satu lagi bentuk kehidupan, nikmat kehidupan Islam dan iman. Hari ini kita hidup lagi. Alhamdulillah. Baiklah, Okey, kita sambung pelajaran. Cikgu kongsikan slide cikgu di skrin masing-masing. Sebentar. Baik, sila respon Balkis. Nampak tak paparan yang cikgu kongsikan? Nampak. Alhamdulillah, Lia tak boleh respon. Dia ada masalah mikrofon telefonnya. Tidak mengapa. Okey. Cikgu tak tahu di mana kawan-kawan lain. Tidak mengapa, kita nak buang masa. Cikgu rakam pengajaran ini. Nanti cikgu upload semula dalam Telegram untuk belajar semulalah. Baik, InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar konsep alam Melayu. Masih lagi konsep alam Melayu, masih lagi bab 1. Walaupun sebenarnya awak beritahu cikgu awak dah masuk bab 7. Tidak mengapalah. Kita patah balik, kita mulakan dari bab pertama. Cikgu percaya ramai di kalangan kamu tidak faham. Baiklah, kita sambung. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang konsep alam Melayu dari segi geografi. Ingat kembali. Kita belajar beberapa orang tokoh tempatan dan luar negara yang memberikan pandangan konsep alam Melayu dari sudut geografi. Ada yang mengatakan konsep alam Melayu ni merangkumi Pulau Madagaskar sampailah ke Taiwan, sampailah ke New Zealand. Jadi ada juga yang menyatakan bahawa konsep alam Melayu ini terdiri daripada negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei dan sebagainya. Jadi pelbagailah tafsiran tentang konsep alam Melayu itu dari segi geografi. Kesimpulannya, alam Melayu terdiri daripada hari ini Malaysia, Brunei, Singapura, Sabah dan Sarawak, Filipina. Itulah alam Melayu yang kita belajar. Baik. Kita sambung. Yang kedua kita telah belajar pada pelajaran yang lalu ialah konsep alam Melayu dari segi bahasa. Terdapat persamaan dari segi sebutan dan bunyi
kerana bahasa-bahasa tersebut mempunyai pertalian kekeluargaan dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh, bahasa Melayu bagi perkataan lima, bagi perkataan lima di Indonesia iaitu bahasa Jawa, namanya lima juga, untuk empat namanya papat untuk bahasa Jawa. Begitulah. Jadi terdapat perbezaan bunyi, kita dah belajar pada pelajaran yang lalu. Baiklah, untuk buku teks anda muka surat 7 iaitu konsep alam Melayu dari segi budaya. Baik, budaya di alam Melayu mempunyai penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun. Serumpun ni sama. Boleh buat catatan. Yang merangkumi bahasa, tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan juga adat. Jadi inilah aspek persamaan budaya di alam Melayu. Sebagai contoh bahasa, penduduk di alam Melayu menggunakan bahasa Melayu. Begitu juga dengan tulisan. Tulisan Melayu purba bukannya tulisan Jawi. Jawi ni bila setelah kedatangan Islam, barulah tulisan Jawi wujud. Kita ada tulisan Melayu kuno atau tulisan Melayu purba. Sebagai contoh tulisan rencong. Itulah contoh tulisan Melayu lama. Persuratan ni bermaksud karya-karya, karya-karya kreatif yang dihasilkan di alam Melayu. Sebagai contoh hikayat Hang Tuah. Sebagai contoh hikayat Merong Mahawangsa. Ini semuanya karya-karya persuratan alam Melayu. Struktur sosial pula bermaksud susun lapis masyarakat Melayu itu sendiri. Bermula dengan raja, di bawah raja kita ada pembesar, kemudian di bawah pembesar kita ada rakyat biasa. Rakyat biasa itu pula terdiri daripada petani, terdiri daripada nelayan dan sebagainya, dan di bawah lapisan paling bawah dalam struktur sosial masyarakat Melayu ialah golongan hamba. Kesenian juga kita berkongsi ataupun berkongsi kesenian yang sama. Sebagai contoh, dalam seni mempertahankan diri masyarakat Melayu terkenal dengan silat. Silat juga terdapat di Indonesia. Silat juga terdapat di Brunei. Silat juga terdapat di selatan Thailand. Ini menunjukkan bahawa kesenian seperti seni mempertahankan diri silat adalah satu budaya yang serumpun. Begitu juga dengan tarian. Bila kita bandingkan tarian di Malaysia, tarian di Indonesia, tarian di Brunei, nampak ada unsur persamaan. Baik, ada pelajar nak masuk, cikgu accept dulu. Syaira nak masuk. Selamat datang Syaira. Kita sedang membincangkan konsep alam Melayu dari segi budaya. Baik, kepercayaan ni kepercayaan. Contoh kepercayaan kepada satu-satu objek tertentu boleh memberi kesan kepada kehidupannya. Jadi dia percaya batu ni akan mempengaruhi hidupnya. Jadi mereka percaya, mereka sembah batu itu, mereka simpan batu itu. Baik, adat ni cara hidup. Undang-undang tradisional ni adat. Baik, inilah aspek-aspek serumpun di alam Melayu. Bahasa sehinggalah adat. Kita lihat budaya. Sebagai contoh dalam bidang kesenian, kita ambil kesenian. Sebenarnya banyak lagi. Budaya paling menonjol, kita lihat kesenian. Sejak dahulu lagi, masyarakat Melayu di alam Melayu mahir dalam pembuatan gangsa. Kalau tak silap cikgu, gangsa ni adalah sejenis besi campuran. Tembaga. Tembaga ni bukan besi. Tembaga logam. Tembaga ni jenis logam. Dalam bahasa sains, tembaga adalah kuprum. Dalam bahasa Melayu, tembaga lah. Dalam istilah sains, kuprum. Bahasa Inggeris, copper. C-O-P-P-E-R. Baik, tembaga ni apabila kita campurkan dengan besi,
Okey, dia akan hasilkan satu logam baru yang dinamakan sebagai gangsa. Jadi gangsa ni lebih kukuh dari tembaga. Tembaga ni sifatnya ialah sifatnya lembut. Tembaga ni lembut, sangat mudah dibentuk. Okey, logam pula keras, besi pula keras. Okey, sukar dibentuk. Apabila besi campur dengan tembaga, dia hasilkan gangsa. Okey, jadi dia lebih kukuh. Lebih kukuh, mudah dibentuk. Okey. Sebab besi ni sifatnya mudah berkarat. Bila bila besi dicampurkan dengan tembaga, maka terhasillah gangsa. Gangsa ni tidak berkarat lah. Jadi inilah kepandaian orang Melayu membuat gangsa. Jadi gangsa tu dibina lah, gangsa tu dibuat macam-macam lah objek, okay, seperti pinggan, mangkuk, tempat minum air, kolej dan sebagainya, digunakan gangsa. Okey, contohnya tali pinggang gangsa, okey, dia buat cincin gangsa, semua dia boleh buat. Okey, itu adalah kesenian asli masyarakat Melayu. Satu lagi contoh bidang kesenian yang menonjol ialah seni mempertahankan diri seperti silat. Contoh di sekolah kita ada pasukan silat. Jadi silat ni adalah warisan asli masyarakat alam Melayu sejak dahulu lagi. Okey, baik. Selain daripada itu, dari aspek nilai-nilai murni, masyarakat Melayu sangat mengutamakan gotong royong dan muafakat. Okey, contoh apabila tempat itu atau kampung itu ada kenduri, ada program, okey, ada doa selamat, maka gotong royong akan diamalkanlah. Kita nampak gotong royong itu apabila masyarakat kampung datang beramai-ramai, okey, membantu perjalanan kenduri kendara itu. Sama adalah mereka tolong potong bawang, okey, mereka tolong memasak, malah ada yang menyediakan bekalan-bekalan makanan, bagi gula, bagi beras, bagi tepung. Jadi masyarakat dulu, alam Melayu dulu memang terkenal dengan sifat gotong royong ini. Cikgu tak tahulah kalau di tempat anda gotong royong, okay, di kampung-kampung tu masih lagi berlaku. Cikgu rasa ada, cuma tidak semeriah dahulu. Sekarang kenduri kahwin pun kita guna catering kan. Susahlah nampak gotong royong. Dulu di kampung sehingga penduduk kampung ni bila dia dengar jiran dia, anak dia nak kahwin, so jiran dia ni akan sedekahkan kambing, akan sedekahkan lembu, akan sedekahkan ayam, yang ni sedekahkan gula. Okey, tak cukup dengan sedekah, datang pula ke rumah ke rumah jiran tu, tuan rumah tu, untuk potong bawang, siapkan kelamin, okey, naikkan kemah, okey, basuh pinggang mangkuk kuali untuk persiapan perkahwinan tersebut. Okey, macam itulah amalan gotong royong yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu sehinggalah hari ini. Baik. Satu lagi contoh dalam bidang kesenian yang menonjol ialah wayang kulit. Okey, wayang kulit sebelum ada pawagam hari ini, orang Melayu dah tengok pawagam lama dah. Okey, cuma pawagam itu bukanlah pawagam sampai hari ini. Ada satu layar putih yang akan ditegakkan. Okey, tayangan itu bermula pada waktu malam. So, di belakang layar putih tu adalah orang-orang yang mainkan watak-watak dalam wayang kulit. Okey, berlatar belakangkan cahaya, ada cahayalah supaya nampak. Jadi masyarakat Melayu itulah bentuk hiburan. Okey, sebelum ada filem-filem ni kan, hiburan dia pada waktu malam tengok cerita wayang kulit. Dia ada cerita, dia ada skripnya. Okey, pelakonnya tu yang wayang kulit tu lah, watak-watak wayang kulit tu. Okey. Jadi pelajar-pelajar itulah okey contoh okey budaya dalam bidang kesenian. Okey, baik. Okey, setakat ni jelas tak Balkis? Jelas tak Balkis dengan Syaira? Jelas tak? Jelas. Alhamdulillah. Baguslah kalau dah jelas. Jadi highlightkan dalam buku teks anda seperti yang cikgu highlightkan ni. Baik, apa yang cikgu jelaskan tadi adalah daripada pandangan Datuk Aziz Deraman, seorang budayawan. Okey, jadi oleh kerana beliau ni budayawan, jadi dia punya konsep tentang alam Melayu ni
Dia memberi konsep tentang budaya. Okey, itu dia. Baiklah. Okey, jadi kita sudah belajar yang pertama konsep alam Melayu dari segi geografi, dari segi bahasa, dari segi budaya. Okey. Baik, kita lihat di bawah. Tengok Tengok silat. Silat Ni silat lah, seni mempertahankan diri. Silat. Cikgu tak pernah belajar silat. Cikgu tak pernah belajar apa-apa seni mempertahankan diri. Okey, kalau contohnya ada musuh nak datang tahankan diri, cikgu lari dulu lah. Jadi apa-apa pun pelajar-pelajar bolehlah mempelajari silat ni. Okay? Silat adalah warisan Melayu. Okay? Cikgu tak sempat, tak dan nak belajar silat ni sebab masa tu tak ada orang lagi pada zaman cikgu dan kena bayar pula. Okay? Zaman ini mudah sebab silat dah makin luas dan silat bukan saja silat pencak itu saja, malah dia ada silat olahraga yang dipertandingkan di peringkat sukan C, sukan negara-negara Asia Tenggara. Jadi silat diiktiraf sebagai sukan rasmi di peringkat Asia Tenggara. Seperti dalam contoh ni dalam gambar ni kan. Cuba tengok latar belakang ni. Okey, dari pertandingan silat pertandingan silat peringkat Asia Tenggara yang ke-7 yang diadakan di Kuala Lumpur. Malaysia pada 2017. Kita lihat ada peserta daripada negara-negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Malaysia sendiri, Filipina pun ada. Malah silat bukan saja terdapat di alam Melayu, juga telah terkenal sehingga ke persada dunia. Amerika ada, Belanda ada, orang Jepun sendiri belajar silat. Baik. Jadi kita lihat lagi dalam perenggan di sini. Jadi kesimpulannya ialah alam Melayu ni, tengok alam Melayu ni kan. So, alam Melayu ni kesimpulannya sekejap. Cikgu nak bagi pen highlighter sikit. Kesimpulannya alam Melayu ini adalah satu lingkungan geografi yang luas. Kalau kita tengok pada peta tu luas sebenarnya. Ada yang kata dari Madagaskar sampai ke Pulau New Zealand, membawa ke Taiwan, memang luas lah. Luas tu. Dan mempunyai persamaan bahasa dan budaya. Jadi persamaan bahasa dan budaya inilah yang kita panggilnya sebagai serumpun. Buat catatan persamaan bahasa dan budaya inilah kita panggil sebagai serumpun. Selepas negara-negara Asia Tenggara dijajah oleh Barat, so negara Asia Tenggara ni berpecah. Berpecahlah. Membentuklah ni Brunei. Yang ini Indonesia. Yang ini Tanah Melayu, Malaysia. Dulu ni kita satu kawasan ni. Kalau anda nak tahu, sebelum penjajahan atau kedatangan Barat, alam Melayu ni dalam satu unit. Satu unit. Tetapi apabila penjajahan dan kedatangan Barat, so Barat pecahkan alam Melayu ni kepada beberapa negara. Dicuba pisahkan supaya kita ni tidak kuat. Jadi terhasillah negara Indonesia. Terbentuklah negara Indonesia. Terbentuklah negara Filipina, Brunei dan sebagainya, Selatan Thailand. Semua ni kerja penjajah. Nanti kita belajar dalam bab-bab ataupun tingkatan akan datang ni. Kenapa penjajah buat macam ni? Sangat-sangat menarik untuk kita bahaskan dan bincangkan. Tengok lagi. Ni yang dia cakap ni. Dibahagikan kepada beberapa buah negara. Seperti yang cikgu cakap tadi. Namun begitu, kita masih lagi mempunyai ikatan dari segi persamaan bahasa dan budaya. Masih kuat lagi lah. Dan ada juga negara yang budaya tu terhapus. Sebagai contoh, kalau anda nak tahu, sistem pemerintahan beraja di Indonesia tidak lagi diamalkan. Kita masih lagi amalkan, negara kita masih lagi amalkan sistem pemerintahan beraja. Jadi kita kena hargai pemerintahan beraja di negara kita. Kerana pemerintahan beraja ini adalah warisan negara kita sejak dulu lagi.
Indonesia dah tak ada, dah terhapus, dah musnah. Semua keturunan raja di Indonesia ada satu peristiwa yang mana pembunuhan beramai-ramai semua kerabat-kerabat raja di Indonesia. Sehingga hari ini Indonesia tak adalah lagi kerabat-kerabat raja. Jadi apa nama, Indonesia sangat kesal lah sebenarnya. Dia kata kepada orang Malaysia kan, dalam media sosial wahai orang Malaysia, jagalah raja awak baik-baik. Kami Indonesia sangat-sangat dulu sangat banyak raja, tetapi satu pun tak ada. Nampak? Okey. Jadi begitulah. Baik. 7 ni ada satu soalan lah. Nyatakan aspek keserumpunan alam Melayu. Kita tahu keserumpunan ni persamaan. Okey, apakah yang sama di alam Melayu ni? Okey, cuba beritahu. Okey, cikgu nak dengar daripada Balkis. Apa yang sama Balkis di alam Melayu ni? Cuba jawab. Apa yang sama? Seperti mana yang awak belajar tadi? Apa yang sama Balkis? Cuba. Balkis? Cuba Balkis. Kalau malu, tu type dalam ruangan chat tak apa. Kalau malu nak ni kan, dalam ruangan chat ni. Apa yang sama? Okey, Syairah macam mana? Okey. Ya, saya cikgu. Okey, cuba typekan. Kalau malu nak cakap, boleh tulis dalam ruangan chat. Dalam ruangan chat. Contoh, okey, soalannya lihat buku teks, buku surat 7. Nyatakan aspek keserumpunan alam Melayu. Keserumpunan ni kita dah tahu tadi yang sama. Apa dia? Kita dah belajar tadi, baru sebentar tadi. Apa yang sama di alam Melayu? Apa dia? Okey, kalau malu nak cakap, tulislah dalam ruangan chat ni. Lia pun sama. Tak boleh kan, mikrofon rosak kan. Boleh tulis dalam ruangan chat. Cikgu tunggu ni. Soalan tu mudah je. Cepatlah. Balkis? Are you there, Balkis? Dah ada jawab dekat chat. Chat? Mana? Tak nampak pun. Ya? Yeah. Tak ada pun sini. Takut dia lambat masuk. Ada dah. Okey, Alia kata budaya. Lagi? Balkis tak nampak lagi. Lia, jelaskan. Budaya ni luas. Kena spesifikkan lagi. Apa yang sama? Okey, betul budaya. Apa dia? Budaya yang sama apa dia? Apa budaya tersebut? Okey, jelaskan lagi. Budaya tu betul tapi terlalu luas. Spesifik kan? Budaya apa? Seperti, beritahu seperti apa? Bagi contoh. Cuba bagi contoh. Yes, Syaira. Good job. Bahasa. Selain bahasa? Selain bahasa? Apakah aspek keserumpunan di alam Melayu selain bahasa? Bagi contoh lagi. Contoh yang kedua. Takkan bahasa saja. Yes, kesenian. Okey, bagi contoh kesenian, Lia. Seni apa? Yes, bagi contoh, mempertahankan diri. Apakah seni mempertahankan diri khusus bagi masyarakat Melayu? Yes, good. Silat. Selain silat, yes, betul dia lesen silat. Apakah lagi contoh dalam bidang kesenian yang awak tahu, yang awak telah belajar tadi? Gotong royong, bagus dia. Okey. Lagi, boleh tulis lagi. Banyak idea boleh letakkan sebab bila kita sebutkan tentang aspek keserumpunan di alam Melayu, dia sangat-sangat luas. Okey, itu sebabnya jawapan budaya tu kita boleh spesifikkan lagi, kita boleh dalamkan lagi, kita boleh perincikan lagi apa dia.
Seperti Syairah kata, seni mempertahankan diri. Yang ni di bawah cabang kesenian, silat. Lia pula beritahu sekali lagi, dari segi nilai-nilai murni, amalan gotong royong. Okey. So sebenarnya banyaklah aspek keserumpunan budaya yang kita yang terdapat di alam Melayu. Sebagai contoh tarian. Terdapat juga tarian-tarian yang sama, yang mirip dengan negeri-negeri di Asia Tenggara. Ada memang mirip dan kita amalkan sampai sekarang ada. Bahasa Melayu. Tu juga bahasa Melayu. Bahasa apa? Bahasa Melayu. Pergi Brunei menggunakan bahasa Melayu. Singapura menggunakan bahasa Melayu. Sebagai bahasa kedua. Singapura. Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tu bahasa Melayu lah. Cuma ada berbeza sedikit. Tapi banyaknya yang sama kan. Begitulah. Kalau kita pergi belah Filipina pula. Filipina ni dah bercampur-campur. Filipina dulu Melayu, Filipina ni kawasan Melayu. Apabila dijajah oleh Barat iaitu Spanyol, so berlakulah budaya-budaya Barat masuk ke dalam Filipina. Jadi dan berubah, bahasanya itu juga berubah. Namun begitu, kalau awak pergi Filipina, memang awak akan dapati persamaan dalam bahasa untuk perkataan-perkataan tertentu. Ada. Baik, baguslah kalau macam tu, pelajar pun dah faham. Baiklah, mari kita sambung topik yang seterusnya, 1.2. Rujuk buku teks anda. Kewujudan kerajaan di alam Melayu. Cuba tengok. Baik di sini. Rujuk buku teks muka surat 8 masing-masing. Baik, bagaimanakah kerajaan alam Melayu boleh wujud? Macam mana? Jadi boleh buat catatan. Ataupun highlightkan seperti yang cikgu tunjukkan di skrin. Baik, alam Melayu bermula daripada pertempatan kecil yang berkembang menjadi pelabuhan. Jadi pertempatan kecil ni awak boleh tuliskan perkampungan nelayan. Dia bermula dengan perkampungan nelayan. Samalah pertempatan kecil. Perkampungan nelayan. Bila kita sebut perkampungan nelayan, maka kegiatan ekonominya adalah menangkap ikan di laut. Apabila nelayan tersebut menjalankan aktiviti perdagangan, terdapatnya lebihan makanan. Ikan-ikan tadi lebih untuk diri dan keluarganya. So ikan-ikan itu tadi boleh dijual. Bila berlaku penjualan di tempat lain selain daripada kampungnya, maka itulah aktiviti perdagangan. Terdapat juga nelayan, selain dia menangkap ikan di laut, nelayan juga menjalankan kerja sampingan mencari hasil-hasil hutan. Mendapatkan biji timah, mendapatkan logam-logam. So hasil biji timah, logam, sumber-sumber tempatan ini, yang ada lebihan akan dijual dan berlakulah aktiviti perdagangan. So adalah terdapatnya pelabuhan untuk menjalankan aktiviti perdagangan di kampung tersebut. Akhirnya perkampungan nelayan itu daripada kecil berkembang menjadi besar. Masyarakat pun bertambah ramai. Bila masyarakat bertambah ramai, perlu ada satu sistem pemerintahan dan pentadbiran. Masyarakat dah ramai ni. Ramai. Perlu ada undang-undang, perlu ada ketua untuk memerintah dan mentadbir. Maka wujudlah kerajaan di situ. Start daripada sini, muncullah kerajaan di alam Melayu. Ada catat dah ke? Macam mana dia berkembang? Ada. Tengok dekat sini. Cikgu tunjukkan. Awak boleh buat ringkasannya seperti ini. Di sini kan. Cuba tengok. Cikgu nak tunjukkan slide yang cikgu cakap tadi. Bagaimana perkampungan kecil, nelayan ini akhirnya berkembang menjadi kerajaan alam Melayu ni dia.
Okey, cikgu besarkan. Yang ni lah kita bincang tadi, yang kita bahaskan tadi. Ini dia nampak? Baik, kita sambung tadi Sampai mana tadi? Muncul kerajaan. Okey, bila dah ada raja, bila dah ada sistem pentadbiran, maka kerajaan pun muncul. So, kerajaan Melayu pertama yang paling awal ialah kerajaan Funan. Bila? Sejak abad pertama, iaitu 100 Masihi. Okay, 100 Masihi merujuk kepada 100 tahun muncul kerajaan Melayu. Pertama, namanya Funan. Memang kerajaan ni kerajaan paling lama, paling awal sekali. Kemudian Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, Gangga Negara, dan ada kerajaan alam Melayu ini dia sezaman dengan tamadun lain, sezaman dengan tamadun Islam, sezaman dengan tamadun Eropah, okey. Dan kerajaan alam Melayu ini juga telah mencapai zaman kegemilangannya. Begitulah pelajar-pelajar. Okey, kita kena bangga. Okey, kita kena bangga sebagai orang Melayu, okey. Sebagai orang Melayu bahawa datuk nenek kita dahulu, moyang kita dahulu, okey, adalah masyarakat Melayu yang hebat sebenarnya. Okey. Baik. Untuk pelajaran 1.2 ini, okey, kita akan lihat lokasi kerajaan tersebut di dalam peta. Rujuk muka surat 8. Baik, kita lihat Baik, kerajaan Funan. Nombor 1, kerajaan paling awal muncul. Funan terletak di sini. Ni Malaysia lah. Ni Malaysia, nampak? Ni Sabah, ni Sarawak, ni Sabah, Brunei. Funan di sini. Jadi hari ini Funan Champa ni adalah sebahagian daripada Vietnam dan Kemboja. Okay, Vietnam, Kemboja, Laos dekat sini. Okay. Atas ni China. Okay, baik. Jadi lokasi kerajaan Funan adalah di lembah Sungai Mekong. Highlight kan. Masa kemunculan abad pertama atau 100 Masihi. Bolehlah buat kurungan kat situ. 100 Masihi. Baik, pusat kerajaannya adalah Vyadapura. Okey, Vyadapura ni Funan. Okey, dia ada satu sungai dekat sini. Ni sungai ni. Sungai ni sungai antara sungai terpanjang di Asia Tenggara. Namanya Lembah Sungai Mekong. Okey, sini. Sampai atas ni. Dia, okey. Baik, yang kedua kerajaan Melayu Champa. Champa di utara Funan. Terletak di selatan dan tengah Vietnam, muncul pada abad kedua atau 200 Masihi. Pusat kerajaannya ialah Indrapura. Ni Champa di sini tau. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga ialah kerajaan Sriwijaya, terletak di Pulau Sumatera ni Ni Pulau Sumatera, Indonesia. Lokasi lembah Sungai Musi, Sumatera. Dia ada Sungai Musi di sini. So di situlah lokasi kerajaan Sriwijaya. Masa kemunculan abad ke-7 atau 700 Masihi, pusat kerajaannya ialah Palembang. Okey, Palembang. Baik, kita lihat seterusnya. Yang keempat adalah kerajaan Angkor. Okey. Kerajaan Angkor di sini. Terletak di lembah Sungai Mekong juga, tapi di belah sana, belah sini Funan belah sini. Okey, Funan. So Funan ni, Angkor ni terletak di antara Funan dan Champa. Okey, terletak ke barat sikit dengan Angkor Okey. Baik. Muncul pada abad ke-9 atau 900 Masihi, pusat kerajaannya ialah Hariharalaya. Yang kelima, kita lihat kerajaan Melayu Majapahit di Pulau Jawa. Ni Pulau Jawa pelajar-pelajar Lokasi di lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Muncul pada abad ke-13 atau 1300 Masihi. Pusat kerajaannya ialah Kota Trowulan. Okey, inilah dia Baik, kita lihat kerajaan alam Melayu di negara kita sendiri. Ni iaitu Kedah Tua,
dan juga Gangga Nagara. Kedah Tua lokasinya di Sungai Mas, okey, di Sungai Mas dan juga Sungai Bujang. Muncul pada abad ke-5 atau 500 Masihi. Okey, antara yang awal lah. Okey. Maksudnya kalau kita susun ikut masa, yang pertama Punan, yang kedua Champa abad pertama, Champa abad kedua. Okey, kemudian yang ketiga Kedah Tua. Kerajaan Melayu yang ketiga awal muncul. Baik, pusat kerajaannya di Sungai Mas. Yang Kedah Tua adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Kalau awak pergi negeri Kedah, jangan lupa untuk melawat tapak kerajaan Kedah Tua di sana. Adalah di sekitar Sungai Mas dan juga Sungai Bujang. Baik, kita lihat yang ketujuh. Kerajaan Gangga Negara. Lokasi pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Muncul pada abad yang ke-6 atau 600 Masihi. Pusat kerajaan di Pangkalan. Gangga Negara hari ini adalah sebahagian daripada negeri Perak. Begitulah pelajar-pelajar lokasi-lokasi kemunculan kerajaan awal alam Melayu. Okey, baik. Cuba kita lihat kembali peta. Okey. Kalau kita kaji betul-betul, semua kerajaan Melayu tersebut muncul di lembah sungai. Cek, Punan, lembah Sungai Mekong, Champa, selatan dan tengah Vietnam. Okey, selatan dan tengah Vietnam. Tengok. Ni. Okey, dia tak tulis sungai kat sini. Okey, tak apa. Mungkin berhampiran dengan sungai. Okey, Champa. Nampak Champa sini? Berhampiran dengan sungai tu. Sriwijaya, lembah Sungai Musi, Angkor, lembah Sungai Mekong, Majapahit, lembah Sungai Berantas, Kedah Tua, Sungai Mas dan Sungai Bujang, Gangga Negara, pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kalau kita betul-betul tengok, dia memang dekat dengan Sungai Perak. Okey, baik. Cuba jawab soalan ni. Mengapakah kerajaan awal di alam Melayu muncul di lembah sungai? Inilah tugasan yang perlu awak siapkan. Baik. Cuba yang ada dalam talian, boleh jawab. Cuba jawab dalam Telegram. Cikgu nak tengok. Okey, Balkis, Lia, Alia, cuba tulis dalam Telegram anda ni. PM cikgu pun tak apa. Cuba PM. Okey, PM cikgu. Okey. PM cikgu, bolehlah. Okey, bahasa dan budaya ada kat sini. Sabia kata. Okey, bolehlah tulis jawapan anda. Mengapa kerajaan alam Melayu yang kita bincangkan tadi terletak di lembah sungai? Dia muncul di lembah sungai. Kenapa tak atas bukit? Kenapa tak dalam gua? Kenapa kat bawah tanah? Ada bawah tanah ke? Kan? Kenapa kat tempat lain? Kenapa kat lembah sungai? Ada apa di sekitar lembah sungai ni sehingga kerajaan ni boleh muncul? Kenapa pilih lembah sungai pula? Itulah dia soalan nak pelajar-pelajar berikan sebab. Okey, sebab-sebab kerajaan awal di alam Melayu muncul di lembah sungai. Jadikan dia tugasan. Okey, buat dengan kadar segera. Okey, baik, sebelum cikgu tangguhkan kelas, ada tak apa-apa persoalan atau kemuskilan? Balkis, ada kemuskilan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada nanti buat soalan tu dalam Telegram Syaira ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, baik. Belum cikgu tangguhkan, cikgu nak beri panduan bagaimana nak buat tugasan. Okey. Baik. Senang saja. Okey. Baik, ni soalan dia. Okey. Okey, cara pertama. Salin semula soalan dalam test pad atau buku catatan. Tulis elok-elok. Dengan nama, tingkatan, tarikh. Tulis tajuk dia. Okey. Tajuk dia konsep alam Melayu. Bukan. Tajuk dia ni lah. Ini. Kewujudan kerajaan di alam Melayu 1.2. Kan? Kemudian tulislah jawapannya dengan pen. Dalam test pad, dalam buku catatan pun boleh. Tulis elok-elok. Kemudian tangkap gambar.
Drop elok-elok, hantar ke Telegram cikgu. Buat segera. Lepas ni, dah habis kelas ni, terus buat. Jangan tangguh-tangguh. Baik, kaedah kedua. Okey, type lah dalam Telegram. Type balik soalan ni. Okey, dalam Telegram. Okey, cikgu nanti type kan. Dan hantar. Awak hantar. Awak hantar jawapan awak ke Telegram cikgu secara personal. PM cikgu, hantar personal. Kan? Jawapan, soalan dan juga jawapannya. Cikgu type lah dekat sini. Okay. Cikgu type kat sini tidak sertai juga sertai. Okay, dia akan lihat rakaman pengajaran ini. Kemudian pelajar itu atau rakan-rakan anda akan jawab tugasan sama dengan anda lah. Okay, yang mengikuti pelajaran secara talian sekarang. Kan? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, okey, kita boleh tangguhlah kelas kita. Okey, pelajar-pelajar, terima kasih kerana hadir pada kelas hari ini. Okey, isi kehadiran, nanti cikgu up dalam Telegram dan jangan lupa buat tugasan. Buat dengan kadar segera, jangan tangguh-tangguh. Kalau tangguh, okey, akan menjadi beban pula. Okey, soalan cikgu tak banyak, itu saja untuk hari ini. Okey, baiklah, kita tangguh majlis ilmu kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.